Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton yang bersama-sama kita pada petang ini? Semoga semuanya telah pun melaksanakan kefarduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berasar di awal waktu walau di mana pun kita berada. Lalu kita isi, masya-Allah, rohani kita dengan santapan petang, insya-Allah. Tajuk yang sangat istimewa pada petang ini itulah dia pasca banjir. Kita tahu baru-baru ini 6 buah negeri di negara kita, masya-Allah, telah ditenggelami beberapa kawasannya dengan air bah. Kan orang kata, jadi masya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, bersama-sama kita sungguh bertuah pada petang ini. Al-Fawwas Travel tampilkan Piu Lokman bersama-sama kita. Kalau semua penonton mengingat satu saat tempoh hari ada video yang viral daripada pondok di Lancang, Temerloh. Nanti kita akan cuba pamerkan semula video tersebut dan kita dengar sendiri daripada Piu Lokman apa yang berlaku sebenarnya. Dan sahabat panel kita juga pada petang ini itulah dia Datin Zan Aizan. Masya Allah, sebenarnya ramai di kalangan kita yang mengenali beliau. Sebab untuk makluman Ustaz Piu Lokman kita, Zan Aizan pernah bersama-sama di page Al-Fawwas Travel sebelum ini, dan kita telah berbelas minggu sebenarnya. Jadi sebenarnya ramai yang masih Ustazah tak cukup lah, panel yang hari tu best sangat. Jadi sangat cantik minggu ini kita tampilkan sebab beliau sendiri turun padang bersama keluarganya untuk saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang bertanggungjawab di balik tabir membantu kita sambil kita boleh live pada petang ni. Itulah dia Cikgu Farah Hayana dan juga Cik Nurul kita. Masya Allah, bersama-sama kita di balik tabir. Juga kenapa kita menggunakan page Al-Fawwas Travel. Terima kasih kepada Ustaz Azwan kita. Kemudian kerananya kita sudah tidak boleh ke sana, ke sini, terbang ke sini, ke sini. Jadi kita gunakan page untuk medan ilmu. Semoga semua kita dalam memerangi COVID, insya-Allah kita ini mantap sebagai hamba Allah yang semakin bermanfaat, makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi harap semuanya sudah bersiap sedia. Tolong respon saya audio dan video okey ke tidak? Sambil-sambil kita memulakan pertemuan petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Alhamdulillah. Kita tanpa membuang masa, kita terus kepada panel yang pertama pada petang ni. Piu Lokman lah, kita sembang santai Ustaz. Semoga sampai kepada hati-hati para pendengar. Itulah dia derita orang yang di Pahang di mana saja mangsa banjir sebenarnya adalah derita kita bersama. Okay? Cuba kita nak minta lah sedikit penjelasan sebagai mukaddimah. Kalau kita tengok banjir ini sebenarnya kita pandang sebagai satu musibah. Kalau kita nak sebutkan Ustaz, ujian Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh berbentuk nikmat, dia boleh berbentuk musibah. Atau di satu pihak ada orang mengatakan ini bukan ujian, ini bukan ujian, tapi ini adalah bencana alam semata-mata. Kan lalu tidak mendatangkan apa rasa pun di jiwa, tidak makin mendekatkan pun kepada Allah. Na'udzubillah. Dan sebenarnya apakah pada pandangan mata Ustaz sendiri yang melihat begitu dahsyatnya makhluk Allah bernama air bila diperintahkan oleh Allah sampai hampir tenggelam
Kita nampak pondok milik keluarga Ustaz sendiri macam tertelos lah sebenarnya. Apakah hikmah di sebalik semua ini? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang dihormati Ustazah Zai, yang dihormati juga Datin Zan, nama lebih kurang. Seterusnya kepada Cikgu Farah, Cik Nurul dan semualah yang sedang menonton Facebook Live Al-Fawaz Travel pada petang ini. Okey, kita ialah nama pun sembang santai kan. Jadi kita santai-santai di petang ni insya-Allah. Seperti soalan tadi berkaitan dengan banjir ni, ada orang sebut sebagai musibah, ada orang sebut sebagai ujian, ada orang sebut sebagai bencana alam, ataupun satu pihak lagi, adakah dia merupakan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila bicara tentang satu benda yang berlaku, sebagai contoh yang terdekat dengan kita dan kita bicara petang ni pun kita sembang tentang banjir. Bila sebut tentang banjir lah, terutama yang berlaku hari ini, adakah dia ujian ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapan tu satu pihak lagi, adakah dia... Terus Ustaz. Oh, okey. Tak maaf. Dengar suara sendiri ke tu? Itu lah. Lupa tutup volume, sorry. Oh, okey. Kan, sama ada dia merupakan bala ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu kita tak boleh bagi jawapan lah. Sebab apa yang berlaku hari ni, kalaulah dia satu ujian, kalau kita sebut dia sebagai satu ujian, maka Allah Taala sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itu kalau kita menyebut dia sebagai ujian. Apa Allah Ta'ala sebut? Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan merasai kelaparan dan berlakunya kekurangan dari harta benda, jiwa serta tanaman. Wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala sebut. Bila Allah Ta'ala bagi satu ujian menyebabkan harta benda kita rosak. Apa yang berlaku di Pondok Tafiz Haji Ahmad, Kampung Dalil Lancang Pahang, insya-Allah round kedua nanti saya cerita detail sikit berkaitan dengan itu. Bila itu berlaku sahaja menyebabkan hilang harta benda yang kita telah usahakan berapa lama. Kan, harta benda yang memang kita usahakan atas pinjaman daripada Allah Ta'ala. Sebab tu namanya pinjaman. Bila Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Bila Allah Ta'ala nak tagih, itu hak Allah. Nama pun satu pinjaman daripada Allah Ta'ala. Wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala sebut. Dan itulah kabar gembira kepada orang yang sabar. Allazina iza asabatuhum musibah. Apabila datangnya musibah ataupun datangnya ujian, maka disebut qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang dan kepada Allah dah dikembalikan. Maka itulah sifat orang beriman, dia bersabar, dan sifatnya dia menyebutkan daripada Allah dia datang dan kepada Allah dia kembali. Namun pada penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan benda yang mudah lah. Kan? Kita sebenarnya bila sebut tentang sabar, tentang menghadapi ujian, orang yang melihat dia mampu berkata sabarlah, betul lah tu. Tak pesanan dia sabarlah nak buat macam mana. Tetapi orang yang menghadapi itu bukan satu benda yang senang dia nak hadapi. Kan? Sebab sabar bermain dengan hati kan. Sabar, ikhlas, apa dia lagi? Riya, ujub, semua benda tu bermain dengan hati. Bila bermain dengan hati ni kita mudah berkata-kata, tapi perbuatan tu agak sukar. Kan? Orang yang kematian anak sebagai contoh, Allah Ta'ala uji dia dengan kematian anak. Lalu kita kata kat dia, sabarlah nak buat macam mana. Kita yang bercakap memang kita boleh sebut sabar, tapi orang menghadapi itu memang satu benda yang susah dia nak terima. Tetapi kalau dia terima dan dia mampu bersabar, maka Allah Ta'ala sebut khabar gembira kepada mereka. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Banyaklah kalau nak sebut ayat Quran, Allah Ta'ala sebut banyak. Dan satu pihak lagi,
Kalaulah kita sebut sebagai dia satu bala. Kalaulah apa yang datang pada kita ni satu bala. Kalau kita tengok banjir, apa yang berlaku pada pihak saya sendiri di Pondok Tahfiz Haji Ahmad yang tak pernah berlaku banjir. Tahun 2014 orang lain teruk banjir, kita tak kena banjir. Tahun 2007 orang teruk banjir, kita tak kena banjir. Bermaksud kita tak pernah berlaku banjir. Tapi bila Allah Ta'ala bagi pada kita, macam tadilah, sama ada kita sebut sebagai satu ujian ataupun satu pihak lagi kita sebut mungkin bala yang datang daripada Allah Ta'ala. Rasulullah sebut dalam satu hadis, "Iza zaharatul ma'asi fi ummati," kata Rasulullah, "ammahumullahu azza wa jalla bi'azabin min indi." Jika timbul maksiat pada umatku, kata Rasulullah, maka iza zaharatul ma'asi, apabila terzahir maksiat. Bermaksud apabila umatku, kata Rasulullah, berani buat maksiat tu terang-terang, maka Nabi SAW sebut apa dia? Tunggulah azab bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton apabila berlaku di kalangan kita, masyarakat kita sendirilah, kami di Pondok Tahfiz Haji Ahmad sendiri ataupun orang sekitar kita ataupun masyarakat kita hari ini, iza zaharatul ma'asi, kata Nabi, apabila terzahir maksiat. Sebut zahir maksiat ni banyak benda lah. Apabila seorang perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Dulu orang malu-malu nak buat kan, tapi sekarang orang terang-terang je berbangga pula. Yang aku ni lelaki tapi aku boleh pakai pakaian perempuan, dia bangga. Orang tak tutup tak tutup aurat, dulu mungkin dia malu, sekarang dia tak malu-malu dah kan. Dia tonjolkan aurat secara terang-terangan. Orang boleh tengok dalam IG dia, orang boleh tengok dalam Twitter, orang boleh tengok dalam Facebook kan, pakaian yang menjolok mata. Rasulullah sebut akhir zaman kan, apabila berpakaian tapi bertelanjang. Banyak sangat maksiat berlaku, maka kata Nabi SAW, ammahumullahu azza wa jalla bi'azabin min indi, tunggulah bala azab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hikmah ni sikit lagi, 2 minit lagi saya berhenti. Hikmah apa yang berlaku pada kita lah. Kalau kita sebut dia sebagai satu ujian datang daripada Allah Ta'ala, sahabat ulama sebut hikmah di sebalik ujian itu, yang pertama, Allah Ta'ala nak meningkatkan darjat keimanan seseorang kan, maka dibagi ujian. Dia bagi ujian kepada kita. Hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira yang kamu ni beriman pada Allah Ta'ala sedangkan kamu belum diuji, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Maka kata ulama, yang pertama, kalaulah kita mampu menghadapi ujian, yang pertama Allah Ta'ala akan naikkan darjat keimanan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala tarik sedikit nikmat untuk memberi nikmat yang lebih besar. Itu kita kena percayalah. Allah Ta'ala tarik satu benda pada kita, apa yang berlaku pada Pondok Tahfiz Haji Ahmad, Allah Ta'ala tarik, dan kami di sini yakin Allah Ta'ala nak ganti yang lebih baik insya-Allah di situ. Dan yang ketiga kata ulama, Allah Ta'ala berikan satu musibah untuk mengelakkan musibah yang lebih besar kan. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala tarik satu benda lah kat kita, ataupun Allah Ta'ala bagi satu musibah ujian pada kita, kadang-kadang kita mengeluh lah, manusia kan lah, kenapa lah jadi kat aku macam ni, kenapa jiran aku tu hidup bahagia sangat, dia kaya raya, tak ada masalah, aku ni kira sembahyang tak tinggal ni, tapi kenapa lah Allah Ta'ala uji kat aku. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian kerana Allah Ta'ala nak mengelakkan musibah yang lebih besar kan. Rupanya di sebalik itu ada musibah yang lebih besar, maka Allah Ta'ala bagi kita satu musibah untuk mengelak musibah yang lebih besar. Dan yang keempat kata ulama, hikmah di sebalik ujian, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Ustazah Zai, kita ni banyak dosa. Bukan kita lah, saya ni banyak dosa ni. Dan macam-macam maksiat kita buat, tak usah cerita lah dengan telinga kita, mata kita. Bila banyak maksiat kita buat ataupun banyak dosa kita, maka itu salah satu cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita yang banyak tadi. Ini perlu kita ambil lah. Kenapa Allah Ta'ala bagi aku ujian macam ni? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak mengurangkan ataupun menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kelima, Allah Ta'ala
sedarkan kita dan mahu mendengar rintihan daripada kita. Kita ni lama tak sakit, bukan kita minta sakit, para penonton ni dah, kita tak minta sakit, tak ada orang lagi berdoa, ya Allah bagilah aku pening kepala, dah. Tetapi bila Allah Ta'ala bagi kita ujian ataupun sedikit kesakitan, kita merintih dengan Allah Ta'ala. Tak, kita angkat tangan, baru angkat tangan. Masa bahagia, masa molek-molek dulu, masa sihat, masa tak ada musibah, tak berapa ingat sangat, kan? Tapi bila Allah Ta'ala sentuh, dia tersedar, oh aku rupanya jauh dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, baru ingat nak tutup aurat. Bila Allah Ta'ala bagi dia sakit, baru dia teringat, ya Allah aku ni kalau ikut kata doktor 2-3 bulan lagi mati. Nah, baru dia tersentak. Maka Allah Ta'ala bagi ujian sebenarnya untuk sedarkan kita dan dalam masa yang sama untuk kita merintih dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para penonton ni kita santai-santai je petang ni. Tetapi apa yang berlaku pada kita dari sudut saya sendiri berpihak, kita pun cerita tentang banjir, tapi mungkin tuan-tuan musibah benda lain. Kadang-kadang ada orang kehilangan anak, ada orang kehilangan harta benda, ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan macam tadilah, macam Ustaz Azai sebut tadi, ujian ni bukan sekadar benda tak molek je, benda molek pun ataupun harta benda banyak, ujian juga Allah Ta'ala uji kita. Maka mudah-mudahan sama-samalah kita dapat menghadapi ujian. Wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala sebut kabar gembira kepada orang yang bersabar atas ujian yang datang daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Baik, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Belum lagi turun padang, air mata saya nak banjir dah. Okay, saya dapat rasa apa yang Ustaz sebutkan ni, kita ada sesuatu yang istimewa daripada balik tabir, Cikgu Farah. Untuk kita sama-sama minta Ustaz komenlah dengan video yang kita akan up ni sebelum kita pergi kepada sahabat kita seorang lagi, Zan, ya. Silakan. Kita hadiahkan kepada penonton yang bersama-sama. Tolong like, tolong share untuk semua mendapat manfaat. Silakan. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi Ustaz sendiri duduk di pondok tu ke macam mana Ustaz? Saya duduk di Kuantan. Pondok tu di Lancang. Oh, okey. Kiranya pondok tu kampung saya lah. Sebab masa Ustaz buat video tu nampak macam real sangat. Saya kata Ustaz ni sebenarnya salah satu rumah dia kat sini ke? That's why yang nak tanya. Betul, mak saya duduk situ. Mak saya duduk situ. Mak Ustaz kat situ lah, Masya Allah. Okey, sekejap ya. Okey, video ada masalah sedikit. Jadi saya minta kepada para penonton bersabar sekejap. Saya tertarik tadi yang Ustaz sebutkan ada 5 hikmah sebenarnya. Sebab tu bila ada orang kata ni semua bala ni, ini semua bencana alam ni. Jadi ada orang confuse yang mana satu. Sebenarnya sebagai orang beriman, apatah lagi banjir yang begitu besar, tersepak satu kerikil, tercucuk duri pun tanda keimanan seorang hamba Allah, mengakui tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa takdir, bukan kebetulan, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandanglah hikmah, kan kita telah belajar banyak, inna ma'al usri yusra, bersama sulit ini ada kesenangan. Jadi jangan kita fokus kepada sulit, pandang nanti kehidupan abadan abada yang insya-Allah akan menjanjikan kenikmatan selagi mana kita hentikan segala keluh kesah atas dunia ini. Okay, saya suka pandang bila Ustaz berulang kali sebut wabasyiris sabirin. Allah berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau hari ini kita terpaksa menangis seketika, semoga nanti Allah gembirakan kita. Lebih-lebih lagi kepada orang yang just stay at home tapi Masya Allah mengalir air matanya bila melihat sahabat-sahabat kita turun padang sama-sama. Saya dalam PKP ni Ustaz rasa macam orang kata gatai kaki nak pi sama, ya Allah. Hai, sebab 2015 dulu saya memang bantu di Kelantan masa tu banjir kan, Masya Allah. Jadi saya sebutkan bila saya tengok sahabat saya Zan Aizan ni pergi bawa anak-anak sekeluarga, Masya Allah, dapat sokongan sepenuhnya suami. Beliau sendiri sebagai orang perempuan ada sedikit masalah kesihatan, tak mampu nak mengangkat barang, bukanlah istilah dikerahkan anak-anak, tapi itulah sebagai contoh tauladan yang baik daripada seorang ibu dan ayah. Daripada kita nak keluar daripada zon selesa, rumah sendiri tak naik air, tapi dia rasa macam nak tolong, Masya Allah. Okay, dah okey ke cikgu? Kita boleh up kita punya pasca banjir.
Sekejap ya. Okey, Ahlan silakan. Ini video sumbangan daripada panel kedua kita, Zan Aizan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami sekarang ni berada di Pondok Tafiz Haji Ahmad. Ini tempat ustaz Di ke ustaz? Ancang. Betul saya. Dan Masya Allah. Ustaz boleh cerita sikit Dia punya ini tempat? Boleh terus cerita kan? Boleh. Okey, kalau yang mendengar sekarang di sini merupakan pondok yang keluarga saya bina lah. Lebih kurang 5 tahun yang lalu di Kampung Dala, Lancang, Pahang. Pondok Tafiz Haji Ahmad tu adalah ayah saya sendiri. Arwah ayah saya lah. Dan kita bina ni dah 5 tahun dah. Tetapi kita beroperasi lebih kurang 2 tahun yang lepas sebab kita kekurangan dana. Dan kalau yang menonton sekarang ini, inilah yang mampu kita bina daripada hasil orang ramai, tetapi atas ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita masuk selepas banjir itu, seolah-olah seolah-olah kita masuk 5 tahun lepas lah, dengan tidak ada apa-apa. Semua yang berlaku tu sekali harung diangkat semua sekali, dan kita masuk tu seolah-olah kita baru nak bermula semula. Tetapi itulah Maknanya ustaz yang nak datang daripada ikutkan, Allah. minta maaf Ustaz, maknanya pondok-pondok yang sampai saya ingat teknik sebenarnya dia adalah baru jugalah Ustaz Betul. Dia kalau ikutkan pondok ni memang kita atur secara cantik lah. Tetapi bila banjir besar berlaku, dia angkat dan dia terbalikkan pondok tu. Lepas tu mengangkat darjat bagi orang-orang yang Yang sabar. kita angkat sikit-sikit lah. isi dalam memang tak boleh guna semua lah Ustaz. Boleh katakan pondok kayu ni boleh katakan total loss lah. Kebanyakannya memang teruk, wiring habis semua. Pertamalah kita doakan yang ditimpa mampu mendoakan kami. Baik, para Kami penonton, cuma suara yang kita sampai dengar di video ini adalah suara Datin Zan Aizan yang bersama keluarga sedang turun padang di tempat ini. Nanti kita tanya Zan waktu dari mana dia sampai ke tempat ini. Sebab nampak masa ni dah kering dah. sumbangan orang Okey, ramai lah baik. menyertakan kami ke sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nak kata banyak sangat sumbangan tu, kita pun tak mampu. Walaupun kecil tadi tetap memakai. Orang dia kena. Insya Allah. Insya Allah. Mana pula kan macam kita menyemak untuk Ni orang kampung ya Zan? Insya Allah. Ni Doakanlah ayah kami. Mi. Ayah Mi dia bapa saudara ya Ustaz? Ya, betul. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, ada lagi ke? Okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah Ustaz. Ini adalah pengalaman orang kata yang kalau mengikut cerita Ustaz tadi, dulunya kawasan ni tak naik air. Tapi hari ini Masya Allah kita melihat sendiri satu kawasan yang mungkin kita tak jangka, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah. Begitu jugalah para penonton, sama-sama kita doakan. Kalau hari ini Masya Allah kita melihat, begitu bayangkanlah kalau kita sendiri balik ke rumah tak ada satu barang pun yang kita boleh gunakan semula, mungkin kebanyakannya rosak. Bayangkan perasaan kita. Kan orang-orang tua yang anak-anaknya di negeri-negeri PKP yang tak boleh balik bantu dengan selut lumpur yang masih tebal. So suasana itulah yang kita nak rasakan sama. Jadi kita tak berada, tapi terima kasih banyak-banyak, semoga diganda-gandakan rezeki barakah kepada para penonton. Yang saya percaya kita tak diam saja walaupun badan jasad kita just stay at home, tapi saya percaya jari kita tak duduk diam. Kita like, kita share, kita sebarkan, kita bank in ke akaun-akaun yang kita percayai mereka turun padang sendiri. Semoga digantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Dan sahabat kita panel kedua, bukan sekali, bukan dua kali. Kami menjadi saksi rakan-rakan Facebook yang beliau kongsikan, Masya Allah. Sebab itu saya selalu meraihkan apa yang berada dalam media sosial kita.
untuk beliau turun padang, kemudian kongsikan, saya percaya nawaitunya hanyalah sebagai tanda terima kasih kepada para penonton, rakan-rakan Facebook, yang bila beliau turun padang demikian adalah kita tak boleh nak keluarkan resit terima kasih atas RM50 yang telah disumbangkan. Jadi apa aktiviti yang telah mereka lakukan itu dikongsikan secara umum dalam Facebook begitu. Bukan pun kita minta pujian, sanjungan, ini selalunya kerja para NGO, tapi kita sudah sampai kepada zamannya cara kita menyampaikan. Inilah amanah yang telah kita laksanakan. Inilah juga sebagai tanda terima kasih. Semoga amal jariah, pahala yang telah dilakukan ini semuanya diangkat oleh Allah sebagai pembuka pintu-pintu syurga Allah. Amin. Jadi Zan setelah sampai ke lokasi, sebagai panel Al-Fawaz Travel kali kedua berkongsi pengalaman di pentas sembang santai Al-Fawaz Travel ni, terima kasih banyak-banyak. Kami kagum sebenarnya dengan Zan sekeluarga, kegigihan bersama-sama turun padang, hatta membawa seluruh ahli keluarga, anak-anak yang masih kecil, Masya Allah, merasai derita jiwa saudara-saudara kita ni. Apakah sebenarnya, ni kita nak orang kata nak tiru lah ya para penonton, apakah sebenarnya yang membuatkan Datin Zan Aizan sekeluarga ni ingin turut serta dalam misi bantuan banjir? Kan sebenarnya pun bukan sihat sangat beliau ni, tapi kita doakanlah kesihatan yang baik insya-Allah. Dan boleh tak kongsikan pengalaman sepanjang misi, kan, sebab kita tak rasa macam mereka sekarang ni masih ada yang duduk di bawah kemah hasil sembang-sembang bila bertemu dengan ibu-ibu, ayah-ayah kita dekat sana. Silakan insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasihlah kepada Ustazah dan Al-Fawaz Travel, kemudian kepada Pio Lokman yang sudi juga dengan kita petang ni. Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita melihat musibah banjir ni, sebenarnya dia adalah ujian kepada kita yang tak terkena musibah juga. Jadi bila hari pertama kita tahu ada tempat-tempat yang banjir tu, kita dah rasa, saya sendiri dah rasa macam apa yang boleh saya bantu, apa yang boleh saya buat. Ya, walaupun tempat kita tak kena banjir. Dan alhamdulillah kebetulannya kita ada platform Muafakat Taklim Pahang yang sebelum ni memang kita dikenali sebagai NGO yang menjalankan kerja-kerja dakwah, dan kita pun ada beberapa kali buat kerjasama dengan Ustaz Piu juga ya di Masjid Ustaz kan. Jadi sebelum ni memang MTP dikenali sebagai NGO yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah dan kebajikan tu ada, cuma sebelum ni kita belum pernah turun padang untuk musibah-musibah macam ni. Sebelum ni kita hanya tertumpu kepada bantuan hari raya ataupun untuk ibu tunggal, untuk pembukaan sekolah untuk anak yatim dan sebagainya lah. Jadi untuk tahun ini, memandangkan tahun sebelum ni kita pernah banjir yang besar juga 2001, 2014, 15 macam tu pun kita pernah ada banjir besar, dan pada tahun-tahun tu saya dah terlibat walaupun tak secara langsung, tapi pada tahun 2001 tu saya tengah syarat mengandung anak yang sulung. Jadi rumah saya adalah penempatan untuk masa-masa banjir lah. Ada beberapa orang yang duduk di rumah saya masa tu Kuantan banjir besar. Jadi dekat situ pun saya cuma bantu masak, hantar makanan je, masak di rumah, dan suami saya pergi hantarlah untuk orang-orang yang mencuci rumah dan masa-masa banjir tu. Jadi itu sajalah yang mampu saya lakukan pada tahun 2001. Jadi bila tahun 2014 tu saya bersama dengan kelab equestrian, kami pun ada turun padang ke Temeloh, ke Jerantut. Pada masa tu kita ke sana, tapi pergerakan kita tak begitu meluas lah. Seperti sebab kita pun tak cukup AJK, dan kita pun tak begitu wawarkan secara terbuka untuk bantuan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada tahun ni bila saya nyatakan hasrat pada suami tu, dia okey,
Terus okey, boleh. Macam tu. Jadi walaupun kita tak tahu pun AJK kita ni okey ke tak ke, ataupun kita sebenarnya ada kaki tangan yang cukup ke tak apa. Tapi sebab saya fikir all the while apa-apa aktiviti kami sekeluarga adalah sentiasa bersama anak-anak. Jadi sekiranya tak ada sesiapa yang sanggup bersama kami pun, insya-Allah anak-anak tu dah biasa dengan kita, dengan bukan kita kerah dia untuk buat kerja, tapi itulah cara kami mendidik anak-anak kami. Ya, cara kita mendidik anak-anak tu ialah dengan teladan. Ya. Jadi apabila kami terlibat sekeluarga ni, perkara pertama sekali bila kita tengok ni orang yang ditimpa musibah ni, sebab apa kita faham perasaan orang yang ditimpa musibah? Sebab satunya kita sendiri pun ada banyak musibah yang kita dah lalui. Jadi apabila kita ditimpa musibah tu, kebergantungan kita kepada siapa? Selain pertama sekali mestilah kepada Allah. Ya, sebab bila musibah tu pelbagai, ada yang kita nampak sekarang ni ialah banjir. Tapi kalau orang yang rumahnya terbakar ataupun kemalangan dan sebagainya, pertama sekali dia hanya ada Allah. Jadi Allah yang mengatur segala-galanya. Dengan kepercayaan dia, dengan kebergantungan dia kepada Allah tu, insya-Allah Allah akan hantarkan bantuan yang tak disangka-sangka dari pelbagai sudut. Contoh macam apa yang kami lakukan sekarang ni, apabila berlaku saja musibah, kita tanya diri kita, apa yang kita boleh lakukan, apa yang saya boleh lakukan untuk bantu mereka. Saya, macam Ustazah cakap, saya tak berapa sihat, saya pun bukan jutawan. Tapi saya ada platform yang saya rasa insya-Allah saya boleh menggunakan platform tersebut sebagai orang tengah kepada masyarakat yang ingin membantu. Ya, sebab saya faham ada ramai kenalan yang saya kenal, dia nak membantu tapi takkanlah setakat dia nak bagi RM10 dia nak pergi sampai ke Temeloh, nak pergi sampai ke Jerantuk dan sebagainya. Jadi dia pun memerlukan platform yang sebegini untuk menyampaikan hasrat dia. Jadi di situ kita masya-Allah, tabarakallah, kita pun tak menyangka bila kita bermula dengan satu sumbangan yang pertama di Kuantan masa banjir di Kampung Bugis Berserah tu, kemudian dia berturut-turut, masya-Allah. Kita macam tak sangkalah begitu pemurahnya rakyat Malaysia dan begitu komitmennya orang-orang di sekeliling kita ni. Walaupun kita tak kenal, tak semua orang yang menderma, yang menyumbang tu kita tak semuanya kita kenal, tapi alhamdulillah. Kemudian AJK MTP sendiri pun secara automatically-nya kita macam satu keluarga. Kita tak ada paksaan dan kita tak ada yang mengeluh. Subhanallah, bila kita sebut saja kita nak ke sini, kita nak ambil barang ini, semua masya-Allah, semuanya Allah atur dengan baik, dengan cantik. Jadi saya sendiri rasa subhanallah, saya ingin menjadi seperti burung pipit ya, yang membantu Nabi Ibrahim ketika dibakar. Jadi walaupun saya tak ada upaya nak mengangkat barang ataupun saya tak ada duit yang banyak, tapi cukuplah saya sekadar menyediakan platform dan menyampaikan hasrat orang ramai kepada masa-masa banjir. Jadi dekat situ saya pun memang nampak bila orang nampak kita sekeluarga pergi, saya bawa anak-anak sebab kebetulan saya pun ada ramai anak lelaki kan. Jadi alhamdulillah anak-anak saya pun sangat seronok, enjoy, tak ada yang mengeluh lapar. Kita tahu budak-budak kan ada yang lapar, ada yang penat dan pergi ke tempat yang kotor-kotor, tapi subhanallah mereka dah biasa dengan benda-benda macam tu, dia tak ada masalah. Jadi dekat situ pun bila disebut, anak-anak bertanya kenapa kita kena pergi tolong, kenapa kita kena pergi bantu, sedangkan kita tak kenal pun orang yang kita bantu, adakah kita ini keluarga kita ke, bukan, semua tu bukan. Tapi saya bagi tahu pada anak-anak, kalau kita di atas, kita hendaklah sentiasa melihat orang yang di bawah. Ya, itu yang pertama. Sebab kalau kita di atas dan melihat orang yang ke atas, kita akan rasa apa yang kita ada sekarang kita tak pernah cukup. Ya, dari situ itulah caranya untuk melahirkan rasa syukur dalam diri anak-anak. Bila sampai ke tempat-tempat yang paling teruk tu di Cenor ya, dengan selut, dengan lumpur semua tu, subhanallah. Nak turun kereta pun
yelah kita rasa macam kebetulan pula masa tu kita tak bawa kasut boot ya. Kebetulan. Jadi subhanallah bila kita nak turun tu berfikir 2-3 kali nak turun tak turun. Tapi alhamdulillah anak-anak saya dia rasa macam seronok dengan benda macam tu. Kotoran tu tidak langsung menjejaskan rasa mereka macam ada rasa jijik dan sebagainya. Dan memang kita pun rasa macam inilah sebenarnya yang Allah pun nak tunjukkan kepada saya dan Tuami lah terutamanya. Kita sendiri kalau kita sudah berniat untuk memulakan sesuatu yang baik, insya-Allah Allah akan bantu kita juga dari pelbagai sudut yang kita sendiri pun tak terfikir. Maknanya anak-anak tu seolah-olah macam faham, bukan dipaksa, bukan mereka dipaksa. Dan bila kita cakap dia, okey besok kita nak ke sini, di sini tempat banjir di sini, dia orang automatically macam okey faham, kita kena bawa baju bekal, kita kena apa, kita kena bawa semua, so tak ada masalah. Dan bila apa saja makanan yang saya bawa ataupun apa saja yang dihidangkan untuk mereka masa di kawasan banjir tu, kita tak ada kedai buka dan sebagainya, subhanallah tak ada rungutan. Jadi pada saya itulah yang pertamanya, yang salah satu cara kita nak melahirkan rasa keinsafan kepada diri saya sendiri, kepada anak-anak ya. Jadi bukan setakat kita pergi membantu tu kerana kita nak menaikkan nama kita ataupun menaikkan nama NGO, tak. Sebenarnya kita sendiri insaf dengan apa yang kita tengok, dan itulah sebenarnya yang mendidik hati kita ni supaya lebih lembut dan sentiasa ingat Allah tu Maha Kuasa. Allah nak bagi, dia bagi. Allah nak ambil, dia ambil. Jadi itulah yang selalu saya terapkan pada anak-anak saya lah. Maknanya walaupun kamu ada harta, kamu ada wang dan sebagainya, kalau Allah nak ambil, Allah boleh ambil pada masa bila-bila masa. Jadi bila dia orang sendiri tengok ada yang kehilangan rumah ya, ada yang harta benda yang dah dikumpul bertahun-tahun, sekelip mata hilang, macam ustaz sendiri ya, dah berusaha berapa tahun, Allah nak hantar ujian macam ni, sekelip mata hilang. Tapi insya-Allah Allah tu Maha baik, Allah tu Maha penyayang. Dia pun menghantar dan mengerti semuanya dan dengan yang lebih baik. Seperti orang-orang yang kampung yang saya tengok tu, subhanallah, ada yang seolah-olah mendapat semua barang yang baru. Ya, dari situ dia pun bercakap kalau tak disebabkan banjir, barang-barang rumah dia ni pun tak pernah berganti. Ya, begitu baiknya Allah. Jadi kita pandang segalanya dengan baik, insya-Allah kita akan rasa walaupun ia musibah tapi ia penuh dengan hikmah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, para penonton yang saya kasihi, sebenarnya kan cara sahabat kita Zan Aizan membawa seluruh keluarga itu sebab tadi masa saya nak jemput panel kedua kita ni, ketika boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, sebab saya okey, baik, sebab Cikgu Farah sedang menyiapkan satu video yang disediakan. Nanti bila radio video dah ready, nanti kita stop. Berbagai cara yang dihadapi ada sebabnya, kerana Allah lebih tahu kemampuan hamba-Nya. Musibah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, ganjarkan aku atas musibah ini, gantikan yang terbaik dari sebelumnya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, Berapa hari bulan video ni? Berapa hari bulan? atas musibah ini, Kalau tak salah
Sebab tengok bulan basah lagi masa ni. Ya, masa ni baru beberapa hari lah air surut. Rasa saya 16 ke macam tu lah. Ini pun pondok juga kan? Apa ni, madrasah Ini kan? pondok, ini pondok pokok. Cat hijau tu dia orang baru cat kot ya? Buat cat tahun lepas. Oh. Berbagai cara yang dihadapi ada sebabnya. Allah lebih tahu. Saya para penonton, sambil kita menonton video ini, Masya Allah, kita tengoklah macam mana sahabat kita Zan boleh berkongsi rasa kenapa melibatkan seluruh ahli keluarga. Saya teringat pagi tadi saya di TV Al-Hijrah bicara tentang bangkitlah, jangan malas kan. Sebenarnya anak-anak ni apa yang kita lalui sebagai orang dewasa, jangan pernah takut untuk membawa mereka bersama-sama. Dengan itu para penonton, sebenarnya buku kedua beliau dalam talian, e-book kan, itulah tajuk 11 tips memadrasahkan rumah. 11 tips memadrasahkan rumah. Ini biasa kita sebut, Ustazah Zai selalu kempen sepanjang PKP, jom sama-sama kita madrasahkan rumah kita. Jom sama-sama kita masjidkan rumah kita. Jadi telah dibuktikan, bukan dengan kata-kata saja, bahkan dengan tulisan, tidak ada ruginya. Kita tidak bermalas-malasan, bahkan kita ajak anak-anak kita walaupun kecil. Kadang-kadang kita kata mereka tak faham, tapi sebenarnya Allah yang beri faham pada mereka. Ni masa Zan share video ni, kami sama-sama nangis secara berjamaah lah. Pakcik ni masa duduk di bawah kemah semua, Masya Allah. Dan betapa ya kita nak melembutkan hati-hati kita yang keras, punca hati keras inilah banyaknya dosa yang kita tak juga bertaubat, masih dah tahu benda tu dosa, buat lagi. Sebenarnya itulah tanda hati-hati kita sedang keras. Nak lembutkan macam mana? Dengan melihat musibah orang lain tu macam sebenarnya cubit peha kanan terasa di peha kiri. Jadi semoga para penonton, bila kita kongsikan cerita pasca banjir pada petang ini, insya-Allah, walaupun kita tak turun padang, kita bukan scroll saja cerita-cerita dalam Facebook kita sebagainya, Masya-Allah. Lepas tengok dah, biarkan macam tu saja. Kita tak bertindak apa pun. Ini yang saya sangat-sangat sedih. Tapi bukan kata mesti ada duit berjuta. Berapa kali Zan sebutkan saya bukan orang kaya. Ya, itulah juga yang saya nak luahkan. Kita bukan orang kaya, tapi kita menjadi jambatannya, kita menjadi penyebarnya. Kita gerakkan di kalangan kelompok kita. Semua kita ada adik-beradik, ada saudara mara. Jom, kalau seorang dapat RM10 pun Masya Allah. Kan ada ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah bertahun tidak bertilam berbantal baru. Tapi bak kata Zan melihat dengan matanya sendiri, berkontena orang hantar yang baru-baru dekat kampung-kampung yang dilanda banjir, Masya Allah. Bukankah sebenarnya ini rahmat? Subhanallah, bila kita pandang rahmat daripada apa yang ditimpa musibah tersebut, hati kita pasti akan menjadi tenang, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah untuk pusingan kedua ni, kita persilakan Piu Lokman kita yang sebenarnya telah viral dengan video Pondok Tahfiz Haji Ahmad baru-baru ni kan. Maka kita lihat tempat itu sebenarnya kalau kita kata anak-anak kembali pun tak selesa lah. Orang tua yang duduk di pondok tu balik memang tak selesa. Ibaratnya hampir total loss sebenarnya. Rasanya tiada hati yang tak menangis bila melihat kemusnahan pondok tersebut. Okay? Tak terbayang sukarnya ingin membangunkan semula, khususnya memujuk perasaan para pentadbir dan anak-anak madrasah. Boleh tak Ustaz ceritakan berkenaannya dan apa yang boleh kami bantu Ustaz? Sebab saya pun Masya Allah, macam Zan kata, kita bergerak seorang-seorang tak mampu. Tapi untuk makluman masuk tahun ke-6, kami mengajak seluruh jemaah yang bersama dengan Ustazah Zai untuk sehari RM1. Kita menabung sebulan RM30. Asalnya tujuan dulu kita nak bawa terbangkan fakir miskin ke Baitullah FOC di kalangan asnaf. Tapi setelah tidak ada siapa yang dibukakan pintu oleh Allah untuk bertawaf di Baitullah,
Jadi orang masih lagi istiqamah, sehari RM1 semua orang tak rasa berat. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kira bahasa mudahnya berbaloi sungguh istiqamah itu sebab kami dapat gunakan duit tabung ini membantu antaranya mangsa-mangsa banjir, fakir miskin saudara kita yang anak-anak nak sambung belajar terkandas kerana PKP dan sebagainya. Silakan Ustaz kalau boleh ceritakan lagi, nanti kawan-kawan kita akan sebar-sebarkan apa lagi keperluan yang Ustaz perlukan. Silakan. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Azai dan juga ada Kenzan dan semua yang menonton pada petang ini yang masih setia bersama dengan kita. Kita dah bersiaran lebih kurang 45 minit. Terima kasihlah yang sudi bersama dengan kita sehingga saat ini, insya-Allah. Saya nak cerita sikit lah Ustaz Zahid. Saya nak sembang-sembang je lah pada petang ini. Saya nak ulang balik apa yang saya sebut tadi sebab ada yang sebut tak berapa dengar disebabkan ada muzik tadi. Sebab soalan ni biasa orang tanya saya bila dia WhatsApp saya. Sebab betul lah kata Ustazah, video yang saya buat di Pondok Taufiq Haji Ahmad tu telah viral. Dan untuk makluman semua yang menonton, saya menerima panggilan tanpa henti. Dan juga WhatsApp saya masuk, saya rasa lebih daripada 1000 WhatsApp yang masuk. Dan saya tak mampu nak balas pun. Soalan yang paling banyak yang saya dapat, siapa saya di sebalik Pondok Taufiq Haji Ahmad. Itu normal saya dapat, bukan sikit majoriti orang tanya benda yang sama. Mungkin orang fikir saya sekadar datang buat video, saya membantu, mungkin orang fikir macam tu, ataupun sebahagiannya fikir saya sebagai duta bagi Pondok Taufiq Haji Ahmad. Jadi saya nak clearkanlah di sini. Yang pertama, Pondok Taufiq Haji Ahmad tu adalah ayah saya. Dan arwah ayah saya lah. Masa arwah ayah saya masih hidup, dia nak bangunkan pondok ni, cita-citanya nak bangunkan Pondok Taufiq sehinggalah kami satu family, keluarga, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bina. Kami bukan orang kaya, kami tak ada duit apa-apa. Kami cuma ada satu bidang tanah berukuran 3 ekar yang diwakafkan, yang diberikan oleh ayah sendiri. Dengan bantuan orang ramai, orang bagi sikit kita bangun sikit, orang bagi sikit kita bangun sikit. Macam saya sebut tadi, kita dah bangun lebih kurang 5 tahun. Tapi kita tak ada duit, kalau orang bagi kita bina, tak ada duit kita stop. Sebab itulah perjalanan kita pembinaan tu sangat panjang. Sehinggalah pada awal tahun 2019 dengan rezeki Allah kita dapat mengambil pelajar masuk untuk belajar. Masa tu memang dalam keadaan dhaif, hanya ada sebuah surau dan juga ada penempatan pelajar lelaki yang kayu tu. Kalau tuan-tuan tengok video yang kayu tu penempatan pelajar lelaki lah. Kita ambil pelajar awal 2019 dan baru-baru ni pada 4 Januari Allah Ta'ala uji kita dengan satu banjir besar sehingga menenggelamkan semua pondok. Dan pondok yang kita bina tu terbalik. Terbalik, majoriti lah terbalik. Sekarang ni alhamdulillah yang mana kita dah angkatlah sikit-sikit macam tu. Jadi saya nak cerita sikit bila ini berlaku sangat cepat. Waktu tu mak saya berada di pondok tu, adik saya mudir di situ, Ustaz Adi, dan juga para pelajar ada di situ waktu keadaan banjir tu, mereka berada di situ. Sempat kita selamatkan dan kita tempatkan mereka di di balai raya lah. Dan mak saya sendiri kita bawa ke rumah abang saya di Temerloh. Masa benda tu berlaku, bila kita tunjuk pada mak saya tunjuk video, kita tunjuk video gambar, dia tak nak tengok. Dia tak nak tengok. Sebab apa? Sebab bagi dia pembinaan tu lama dan memerlukan banyak sangat pengorbanan, tetapi Allah Ta'ala tarik dia dalam masa 3 hari. Masa tu dia tak nak tengok video, tak nak tengok gambar-gambar yang kita ambil dalam keadaan masa tu banjir masih teruk lah. Itulah keadaan mak saya. Dia salah lah, bukan dia tak terima, tetapi macam saya sebut, orang yang mendengar tu mungkin dia rasa berat, tetapi orang memikul tu lebih-lebih lagi. Dia rasa benda terlalu berat bagi dia. Pengorbanan dia bersama dengan ayah saya sampai terbina siap, tetapi Allah Ta'ala tarik mungkin dalam tempoh 3 hari saja. Pada hari Rabu,
minta maaf, saya tak tahu kenapa. Saya selepas apa yang berlaku selepas apa yang berlaku di situ, saya tak tahu ya, para penonton, saya rasa hati saya kecil sangat. Saya mudah terasa. Hari Rabu kita masuk, masa tu tak silap saya 6 Januari, dan bila kita masuk seolah-olah macam saya sebut tadi, apa yang kita bina 5 tahun lepas dia hilang. Dia hilang macam tak ada apa-apa lah. Macam kita baru masuk dulu, macam baru kita masuk 5 tahun lepas macam tu. Tetapi macam kami adik-beradik ni, kami dapat menerima. Bukan saya sebut mak saya tak terima, mak saya terima, tetapi dia agak lambat. Hari Rabu bila air dah surut, saya ajak dia pergi tengok, dia tak nak masuk. Dia menangis je lah sepanjang masa tu, dia menangis. Sepanjang 3 hari dia menangis je lah hidup dia. Dan kita faham, hari Rabu kita ajak dia masuk, dia tak nak masuk. Sebab dia tak boleh tengok apa yang diusahakan selama ni run up macam tu. Dan selepas kita masuk hari Rabu tu, untuk makluman semua yang menonton, pondok kita terbalik. Dalam masjid kita, dalam surau kita habis semua kapet. PA system kita hancur, rosak habis, total loss. Wiring kita banyak yang putus. Bila TMB masuk dinasihatkan kita tak boleh apa ni tak boleh on lah kita punya elektrik. Dan pelajar kita bagi diorang balik sebab diorang tak boleh duduk langsung. Penempatan tu memang totally habis. Saya terima kasih kepada Datin Zan datang membantu dan juga orang ramai. Cuma Datin Zan datang membantu tu, waktu tu kita dah pulih sedikit. Kalau awal-awal kita masuk hari tu, selut memang tebal sangat-sangat. Kita nak basuh, guna water jet pun memang tak perlu water jet. Kita kena taut dulu pakai skop dan sebagainya. Dan itulah yang berlaku. Maksudnya, saya nak maklumkan di sini, kita masuk tu seolah-olah apa yang kita buat 5 tahun dulu kita nak bangun, itulah yang berlaku hari ni. Maksudnya tak ada apa-apa lah. Jadi bila mak saya masuk, sebagai orang, saya faham orang tua, dia sedih dan juga dia sampai sekarang pun banyak barang-barang dia tak, macam kita, benda yang dah rosak kita nak buang kan, benda yang langsung tak boleh pakai. Tetapi bagi orang yang tua, mak saya, dia memang tak buang lah benda tu. Kalau boleh cuci, dia cuci. Baju yang dicuci, saya bawa pergi tempat cuci, dah 3 kali cuci dah. Sebenarnya warna seluk, warna kuning seluk tu tak hilang pun. Tetapi dia nak juga sebab dia fikir itu baju dia. Sampai sekarang pun banyak benda tilam dia simpan kan. Benda-benda yang sepatutnya tak perlu. Bukan tak perlu, memang tak boleh guna, tapi dia tak nak guna. Sebagai orang tua saya faham lah. Tetapi itulah saya nak maklumkan keadaan serba sedikit yang berlaku. Cuma yalah, kita tidak ada dana daripada siapa-siapa. Saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton dan juga semua yang prihatin, yang bagi sumbangan pada kita, yang datang tengok tempat dan bagi sumbangan. Saya terima kasih banyak-banyak. Cuma ada segelintir yang saya dapat call dan juga saya dapat WhatsApp. Saya faham mungkin segelintir tu disebabkan hari ni banyak scammer, banyak orang yang menipu dari sudut memohon sumbangan. Jadi ada segelintir yang WhatsApp saya dan telefon saya, dia menganggap saya ni scammer lah untuk mencari dana. Tapi saya faham sebab dia berhati-hati tu saya faham. Tetapi ada sebahagian menggunakan ayat-ayat yang tidak bagus lah, yang tidak baik di situ kan. Yang untuk makluman juga semua yang menonton, akaun yang saya letak di video saya yang viral tu adalah direct akaun Pondok Tahfiz Haji Ahmad. Bukan akaun saya, bukan akaun individu, tapi akaun terus kepada Pondok Tahfiz Haji Ahmad. Kita dapat kutip sedikit alhamdulillah. Dan kalau Ustazah tanya tadi apa yang kita nak lagi selepas ni, kita berhasrat untuk bangunkan bangunan 3 tingkat. Itu hasrat kita lah. Capai tak capai itu kerja Allah Ta'ala. Tapi hasrat kami di situ, kami nak bangunkan bangunan batu 3 tingkat. Bermaksud atas tu tempat belajar,
dan juga menghafal Quran. Di tingkat bawah tu kita nak buat asrama, dan tingkat bawah sekali tu dia lebih kepada seperti apa tu, dewan terbuka lah, sekadar ada tiang sahaja. Sebab sekurang-kurangnya kalaulah berlaku lagi banjir akan datang, kita dah selamat dari sudut barang-barang kita lah, insyaAllah macam tu. Itu hasrat dan cita-cita kami. Walaupun agak jauh lagi nak sampai ke situ, tetapi mudah-mudahan dengan adanya cita-cita ni, dan juga saya nak ucap ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Memang ramai yang datang. Cuma saya mohon maaf yang mana saya tak sempat nak bala WhatsApp. Bukan kita menyombong, tidak. Sebab ada yang WhatsApp saya, dia marah-marah. Dia kata orang nak bagi bantuan, jual mahal pula. Dia kata gitu ke saya. Minta maaf bila saya berada di sana, pada awal-awal hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, kita berada di Pondok Tahfiz tu, dengan kerja yang banyak, dengan keadaan yang menyedihkan, dengan pelajar lagi kita nak jaga, dengan warga mas lagi kita nak jaga, kita tak mampu untuk melayan semua WhatsApp satu persatu. Jadi kat sini kalau ada yang menonton ni yang WhatsApp saya dah balas semua, tapi saya ambil masa lah kan, sebab kita keadaan di situ. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang bagi sumbangan pada kita, yang datang mencuci. Tak berhenti juga, ada tim-tim yang datang masuk untuk mencuci, sampailah alhamdulillah hari ni dah clear dah. Cuma untuk makluman, pada tarikh ni kita sedang alihkan pondok kayu yang terbalik tu, kita angkat, kita letak tempat asal, kita ratakan balik tanah, dan juga kita tebang-tebang pokok pokok getah tu. Itu yang kita buat sekarang ni. Dan jika ada lebihan Allah Ta'ala bagi, macam saya sebut tadi, kita nak bina bangunan 3 tingkat untuk menetu lebih kukuh lah. Andai kata berlaku lagi banjir akan datang, sekurang-kurangnya penempatan kita tak rosak, sekurang-kurangnya kitab-kitab kita tak rosak. Kita dapat selamatkan kitab-kitab itu, cuma bukan semua. Selepas surut banjir, kita kutip balik kitab-kitab kita, dan kita pergi lupuskanlah di Pejabat Agama Islam daerah Temerloh baru-baru ni. Jadi itulah sedikit daripada saya. Cuma saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang membantu Pondok Tahfiz Haji Ahmad. Wallahu'alam. Masya Allah Ustaz. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah yang dilalui, apatah lagi ibu sendiri kan, hasil tangan usaha atas nama almarhum ayah sendiri. Masya Allah. Semoga ada kebaikan, ada sinar yang lebih cerah di masa hadapan. Sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita ni, kalau kita rasa down, ingat sangat-sangatlah yang saya tak pernah lekang di lisan saya, inna ma'al usri yusra. Sulit hari ini pasti Allah nak siapkan bersamanya, sedang Allah siapkan bersamanya pakej kesenangan. Jadi para penonton pun petang ini menjadi saksi betapa kan Allah baru tarik sikit je sebenarnya, tapi kita telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan apa yang kita impikan itu sebagai satu kenyataan. Baru orang kata kita nak menikmati hasilnya, duduk bersama warga emas dengan para pelajar, tiba-tiba Allah ambil dalam sekelip mata. Macam sahabat kita Zan Aizan melihat sendiri dengan mata. Jadi sama-sama para penonton kita bantu sekadarnya, kita sebar-sebarkan cerita berita pada hari ini, dan insya-Allah kan impian Ustaz Piyu Lokman insya-Allah akan menjadi kenyataan suatu hari nanti kan, sebab Pondok Haji Ahmad bukan milik keluarga Ustaz sahaja. Jadi kalau kita ini setiap individu Islam berjiwa ummah, kita nak bersatu kerana nama Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah kita pun akan rasa apa yang Piyu Lokman rasakan tadi. Jadi jangan duduk diam saja. Kan sebelum matinya kita, insya-Allah letaklah satu saham kita di sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pusingan yang terakhir ini, kita kembali kepada sahabat kita Datin Zan. Sepanjang pengalaman bertemu dengan sukarelawan, sepanjang misi, sebab saya rapat dengan Zan, belum lagi dia upload kat Facebook, dia dah nangis dulu dah dengan kami. Inilah sahabat-sahabat, Masya Allah. Apakah sebenarnya di pandangan mata Zan sendiri tentang kesedaran ummah masa kini? Kita faham ya apa yang diviralkan oleh Piyu Lokman. Mungkin beliau sendiri walaupun dah hidup zaman canggih sekarang ni, main sebar sahaja, tak menjangka sampai sehari 1000 lebih WhatsApp. Tak menjangka, hatta betapa peritnya lagi hati ini, barangan semua habis, tiba-tiba datang pula WhatsApp yang memandang kita dalam keadaan itulah, minta maaf sebut sangat menjijikkan. Tapi minta maaf Ustaz, sebenarnya ini adalah langkah berhati-hati.
Sebab tu saya sendiri Ustaz, Masya Allah, menerima banyak WhatsApp, Ustazah kenapa bantu kat situ je, kenapa tak bantu kat sini. Allah, itu bukan duit saya. Jawapan ni, kita pegang amanah. So Allah jumpakan saya dengan Pio Lokman ni, Masya Allah, saya bercerita dengan Zan. Saya ni Zan, ramai sangat orang suruh menyumbang dekat Pondok Haji Ahmad tu. Sebenarnya Pio Lokman ni siapa? Saya dah masuk dalam grup Asatizah Ustaz. Siapa yang ada nombor telefon Pio Lokman ni, saya nak jumpa sangat dengan dia. Tiba-tiba Zan Aizan kata, lah Ustazah, saya biasa je buat kerja dengan beliau. Subhanallah, Allah mudahkan. Bila saya dah temui orangnya, saya dah kenal, saya dah tahu ceritanya, barulah saya berani menyampaikan amanah. Kita nak tahu siapa yang turun lokasi, duit tu dibelanjakan untuk apa. Kalau setakat bagi je tak apa Ustaz, tak ada persoalan kat sana. Tapi ni yang pegang amanah ni kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Zan tengok sendiri betapa para sahabat-sahabat kita lah, saudara-saudara kita ni gairah menghantarkan sumbangan banjir. So tahap kesedaran kan kita ni lah, semoga semuanya dah ada kesedaran yang demikian bahawa semua ini adalah dari Allah. Atau mungkinkah ada di penglihatan mata Zan yang sembang dengan orang-orang kampung, ada yang mereka terlampau down, putus asa. So saat itu bagaimana cara Zan memujuk hati-hati mereka? Dipersilakan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Saya ke beberapa lokasi yang berbeza ya. Antara tempat-tempat yang kita pergi selain daripada Jenuh, tempat Ustaz, lepas tu kita juga pergi ke Benta, Raub, Jerantut, Pekan. Jadi kita jumpa pelbagai golongan yang berbeza-beza dan keadaan banjir yang berbeza-beza. Jadi setiap tempat kita pergi tu penerimaan musibah tu pun berbeza-beza. Jadi tapi alhamdulillah apa pun yang berlaku kepada saya, kesedaran ummah pada hari ini, subhanallah, seolah-olah macam saya rasa semuanya terpanggil untuk membantu dengan pelbagai cara yang kita sendiri tak boleh tak nak capai di akal lah. Bukan setakat wang ringgit. Contoh pada hari pertama kita war-warkan iklan untuk membantu, subhanallah, 1 lori datang ke rumah saya dengan pampers, keperluan tuala wanitanya, beras dan sebagainya, 1 lori. Saya pun terkejut sebab kita tak sangka sebegitu sekali pemurahnya rakyat Malaysia dan seolah-olah macam semuanya dikejutkan. Allah yang menggerakkan hati mereka tu sampai ke tahap itu. Jadi bila sampai selori tu, kita sendiri pun subhanallah, mampu tak kita nak mengedarkan semua ni. Padahal saya ada beberapa orang je. Setiap kali kita bergerak, sama ada 1 ataupun 2 ataupun 3 kereta sahaja. Kita tak ada lori, kita tak ada kontena, tapi Masya Allah, semuanya sanggup. Kalau tengok kereta kita orang pun subhanallah penuh lah dengan barang-barang. Lepas tu bila kita sampai pula ke lokasi, subhanallah, kita pun nampak, saya jumpa grup-grup yang ada juga bukan NGO tapi individu. Dia orang satu keluarga datang tolong cuci, sukarelawan yang memang kita tahu macam Malaysia Relief semua tu, itu memang kita dah tahulah. Tapi orang-orang yang individu ni subhanallah, mungkin sebab kita tahu masa tu PKP kan, jadi orang daripada luar faham tak boleh masuk. Jadi Masya Allah, bila kita tanya ni dari mana, ada yang cakap memang dia satu keluarga dia je datang untuk tolong mencuci rumah-rumah di kampung di situ. Jadi kami pun rasa macam ya Allah, sebenarnya kami ni tak ada apa sangat yang membantu. Kami cuma menyampaikan sumbangan dan kita berbual lah dengan masa-masa banjir yang setakat yang kita mampu, sebab kita pun kena jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Memang kalau ikut saya, rasa macam kita nak peluk semua orang yang menangis, yang mengadu, subhanallah. Terutamanya warga emas ya, saya memang sensitif lah dengan warga-warga emas ni, subhanallah. Terutamanya bila saya sampai ke Raub. Di Raub tu sendiri, sebab apa saya sampai ke situ? Sebab saya rasa lepas subuh dah ada orang yang PM saya melalui Facebook Messenger. Kami masih dalam kemah, kami masih duduk atas jalan raya walaupun dah beberapa hari banjir.
rumah kami masih dalam air, kami tak boleh masuk walaupun rumah kiri depan rumah je. Lepas tu tak ada selimut dan tak ada dan sebagainya. Masa tu saya dah tak boleh tidur. Saya dah tak boleh nak fokus macam saya sebab ada orang yang saya tak kenal pun tapi melalui Facebook dia pun message ke saya melalui Facebook Messenger. Jadi saya sendiri macam tak sampai hati untuk kita mengecewakan. Kalau boleh memang rasa nak pergi semua tempat, tapi saya pun ada limitation kemampuan saya, macam Ustazah cakap. Saya pun bukanlah sihat sangat, tapi semangat je yang lebihnya. Tapi semangat tu pun Tapi hatinya teramat sihat. Hatinya lebih sihat, insyaAllah. Subhanallah, semangat itu pun sebab dengan adanya AJK MTP sendiri yang turut bersemangat. Lepas tu dia orang pun tak henti-henti, esok kita nak ke mana, Masya Allah. Masing-masing saya rasa sangat berterima kasih lah kepada semua AJK MTP yang sama-sama turun padang, tak pernah penat, tak pernah jemu. Dan Masya Allah, bila kita tengok macam tu, kita sebenarnya Allah tu sedang memberitahu kita apabila dia memberi satu ujian ataupun musibah pada masa ini, semua ummah tu seolah-olah bersatu, tak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Sebab penyumbang kami pun ada yang bukan Islam. Ya, saya pun ada ramai kawan-kawan yang bukan Islam. Tapi Masya Allah, bila saya cakap saya turun ke misi banjir dan sebagainya, saya cuma bercerita sebab saya bukan yang pandai sangat nak meminta-minta ya. Dari segi marketing saya tak begitu bagus lah. Tapi Masya Allah, bila saya bercerita, kawan-kawan saya sendiri kata, okey, bagi nombor akaun, kita nak bagi bantuan walaupun bukan Islam. Jadi dekat situ saya rasa kesedaran ummah dalam memberi bantuan tu, subhanallah, memang mungkin itulah saya cakap, sebenarnya ramai orang nak membantu tapi mereka perlukan platform. Sebab tak kalah satu Malaysia nak turun padang, betul tak? Dalam keadaan kita pandemik COVID dan sebagainya. Jadi bila ada platform macam ni, okey, semua orang boleh tuju ke platform yang mereka rasa percaya dan selesa, dan kita yang uruskan atas kepercayaan, atas amanah, insya-Allah kita uruskan. Dan ini juga sebenarnya bila ujian macam ni, bila musibah banjir macam ni, sebenarnya ujian untuk kita sendirilah. Kita sendiri yang didik hati kita. Bila Allah bagi kita kesedaran, Allah bagi kita hidayah untuk kita mendapat ilham untuk membantu, kemudian orang pula beri kepercayaan dan amanah kepada kita, itulah sebenarnya yang ujian untuk hati kita. Hati kita nak mengurus duit macam mana. Yelah, kadang-kadang daripada tak ada apa-apa, tapi bila ada duit yang banyak, hati tu subhanallah boleh dibulak-balikkan juga. Jadi di situ sebenarnya adalah ujian untuk hati kita sendirilah yang tak ditimpa musibah ni. Jadi kita sama-sama lah dalam musibah, dalam cara ni sebenarnya kita mendidik hati kita. Jadi untuk orang-orang yang saya jumpa tu, emosi dia memanglah ramai yang terganggu dari segi emosi, terutamanya ibu tunggal dan orang-orang kampung lah ya, kampung. Jadi macam mana cara saya berkomunikasi dengan dia orang tu, kalau kita nak cakap suruh sabar tu, memang dia orang dah sabar dan terpaksa sabar. Jadi kalau kita nak cakap benda yang sama, dia pun dah macam aku dah sabar dah ni kan, macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama, walaupun saya sedih lah, memang sedih ya bila kita masuk ke kampung-kampung tu, Masya Allah, sedih lah dengan mendengar rintihan dan pelbagainya. Ada saya banyak jumpa warga emas yang anak-anaknya duduk jauh, jadi dia orang tak ada pembantu ya untuk mencuci dan sebagainya. Tapi macam mana cara saya mententeramkan hati diorang tu ialah dengan kita tengok doa. Apabila kita membaca doa ditimpa musibah tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, tu pun maksudnya pun subhanallah, kita minta pada Allah dalam kita ditimpa musibah tu, kita minta pada Allah supaya diberikan pahala di atas musibah yang kita dapat. Ya, kita ditimpa musibah pun kita minta pada Allah supaya diberikan pahala. Jadi di situ saya pun cakap dekat
masa-masa banjir, dalam dia menerima musibah ini, mintalah pada Allah supaya diberikan pahala. Kerana sesungguhnya Allah yang orang-orang yang diberikan ujian itu, Allah memberikan mengangkat darjat dia di atas kesabaran dia. Ya, jadi bila kita dalam keadaan macam tu, kita yakin insya-Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada yang Allah ambil. Jadi di situ cara saya untuk mententeramkan mereka lah, walaupun kita sendiri, sebab kita sendiri nangis, tapi kita kena kuat lah. Sebab kalau kita turut sama nangis, dia pun memang dah nangis. Jadi ikut mana pun sebelum kita pergi tu, saya sendiri, untuk diri saya sendiri, sebelum saya pergi, saya dah beritahu diri saya, insya-Allah apa pun yang saya jumpa hari ini, saya akan cuba untuk positif saya sendiri dan orang yang saya jumpa. Kerana saya percaya ya, bila kita membawa aura yang positif, kita berjumpa dengan orang yang macam mana pun, insya-Allah aura tu sampai kepada dia, insya-Allah. Jadi itulah yang saya rasa yang mampu saya buat. Sebab saya pun memang tak boleh berlama-lamaan di satu-satu tempat tu. Memang suami saya pun dah brief kita lah sebelum kita bergerak. Kita dah ada briefing, kita tak boleh lama di sini. Satunya untuk menjaga penjarakan. Lepas tu anak-anak pun dah dipesan jangan bersalaman setakat letak tangan di bahu dan sebagainya. Dan kita menjagalah SOP sebab kita tak nak ada fitnah dan sebagainya. Jadi dalam masa tu memang kalau ikutkan, kita nampak orang tua tu pun kita dah rasa macam kita nak peluk dia ya. Contoh macam ada satu video yang saya share tu, makcik tu umur dia 85 tahun. Telinga dah memang tak dengar. Jadi saya memang menangis mengenangkan pada masa banjir tu berlaku, air besar. Kalau orang menjerit dekat dia sekalipun, dia tak dengar. Dia tak dengar. Dan dia duduk seorang, ibu tunggal, umur 85 tahun. Subhanallah, itu dekat kampung Cenua, Rauk. Jadi saya menangis mengenangkan detik dia tu. Walaupun dia tak cerita dekat saya, tapi bila dia tunjuk ketinggian air rumah dia tu lebih tinggi daripada dia sendiri, sebab makcik tu pun dah bongkok ya. Jadi saya bayangkan masa tu pula malam, air naik malam. Jadi saya bayangkan macam mana dia diselamatkan. Tapi kita berbalik, Allah yang membantu dalam segala hal. Dia seorang ke, dia tak dengar ke dan sebagainya, dia ada Allah. Alhamdulillah, makcik tu pun selamatlah. Jadi orang kampung pun bantu dia. Dan bila saya pergi ke rumah dia sendiri, saya tengoklah dia tunjuk keadaan rumah dia. Alhamdulillah, ramailah orang yang bantu mencuci. Jadi di situ pun kita sendiri timbul keinsafan. Ya, apabila kita ditimpa musibah macam mana sekalipun, yakin Allah bantu, Allah bersama kita. Jadi kalau kalau ada yang terlalu down, memang ada yang terlalu sedih dan ada juga yang tak puas hati. Tu ada juga yang tak puas hati. Orang bagi beras, dia nak nasi. Orang bagi baju, dia nak tudung. So macam-macam. Tapi semua tu kita positifkan. Yang penting, saya selalu cakap, yang penting ada nyawa. Ada nyawa. Yang penting nyawa dulu. Anak-anak masih ada, suami masih ada, isteri masih ada. Yang penting nyawa. Yang lain-lain tu insya-Allah akan menyusul. Jadi itulah, kalau kita pergi ke satu tempat tu nak dengar rintihan semua orang tu, subhanallah, macam wakil rakyat pula rasanya. Tapi itulah pengalaman dan itulah juga yang mendidik diri kita. Jadi dengan cara tu pun anak-anak melihat bagaimana kita menyantuni orang tua, orang kampung, orang yang ditimpa musibah. Jadi itulah cara kita untuk dalam masa yang sama kita datang tu pun sebenarnya dah memberi satu benda yang gembira kepada orang tu. Walaupun kita tak bawa banyak bantuan atau dan sebagainya, tapi kita datang menunjukkan keprihatinan tu pun pada saya dia orang dah gembira. Dekat situ pun dia sedikit sebanyak emosi dan dari segi psikologi dia dah gembira. Sebab dia tahu ada orang yang tahu dia sedang ditimpa musibah. Ada orang yang prihatin, insya-Allah. Jadi saya sendiri pun rasa macam satu pengalaman yang subhanallah mendidik diri sendirilah untuk lebih seperti kata Ustaz tadilah ya, kita ni banyak dosa. Jadi inilah salah satu cara untuk kita menyucikan dosa kita ya, menambahkan amal ibadah kita, insya-Allah, mudah-mudahan.
Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak sahabatku Zan Aizan. Masya Allah, Alhamdulillah, sharing yang sangat baik. Saya suka dengan satu kenyataan, sebenarnya kita sedang dikejutkan oleh Allah. Kan kita semua sedang dikejutkan oleh Allah dengan musibah di satu tempat, bagaimana Allah menjentik hati-hati kita. Kalau masih tidur, sedangkan Zan pun boleh cakap senegeri, saya tak boleh tidur. Zan pun menjadi saksi dalam WhatsApp. Saya kata saya tak boleh tidur dengan cerita-cerita macam ni, Masya Allah. Rasa itulah sebenarnya. Bukan istilah tak boleh tidur apa semua ni, kita pula yang jadi stres, bukan? Sebab Masya Allah, yang ditimpa musibah, kita tengok cerita daripada mak kepada Ustaz Piyu Lokman sendiri tadi. Bukan dia tak reda. Mana ada orang tahu ni manusia mana yang hantarkan banjir macam ni. Ini siapa yang nak pedajal aku ni, contoh bahasa. Semua orang tahu itu daripada Allah. Tapi bila Zan menasihat orang-orang kampung, contoh sekurang-kurangnya suami masih di sisi, anak-anak masih depan mata, syukuri. Sebab kita masih punya nyawa. Tapi nyawa itu muslimin muslimat dirahmati Allah jauh lebih penting kita isikan dengan apa. Kalau hanya dulu kita pernah bahas, pernah bincang, sepertinya harimau kertas, nampak macam megah tapi di dalam kosong. So walaupun kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi keimanan kita ni, kita nak betul-betul makin tinggikan tawakal kita kepada Allah. Kita nak membina kehidupan yang baru. Masya Allah, kita perhatikan, insya Allah nawaitu cita-cita impian Ustaz tadi sekeluarga untuk membangunkan semula Pondok Haji Ahmad. Kita percaya insya Allah ada sesuatu yang lebih baik. Syaratnya kita sentiasa bersangka-sangka baik dengan Allah, bukan kita bersangka buruk. Ada manusia yang jenis tadi, orang bagi tilam nak bantal, orang bagi tudung nak baju. Itu biasa. Sebenarnya kita melihat inilah manusia. Okay? Paling pentingnya hanya yang bersyukur yang akan kekal bahagia. Jadi alhamdulillah para penonton yang saya kasihi, terima kasih untuk kerjasama pada petang ini. Cuma sebelum akhir nanti, saya tak puas mendengar suara Ustaz Piyu Lokman kita. Ustaz, nanti kita tutup dengan sikit 3-4 minit termasuk dengan doa penutup daripada Ustaz. Cuma saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerjasama daripada Zan, kerjasama daripada Piyu Lokman. InsyaAllah semoga ini satu medannya, satu wadah untuk satu ukhuwah yang jauh lebih indah lepas ni. Khususnya para penonton yang mendoakan, yang bekerja sama, perjuangan ini belum berakhir, okay, insya-Allah. Dan saya bawakan minggu depan sangat istimewa. Kalau minggu ni kita bicara tentang pasca banjir, musibah yang diterima oleh beberapa negeri di Malaysia, tapi minggu depan kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari, penulis kepada buku Malaysia Berkuruk. Saya bawakan khas minta beliau bercerita tentang ujian sebenarnya pasca COVID pula. Bukan kita saja yang kena tapi seluruh dunia. Jadi nantikan insya-Allah, kita persilakan Piyu Lokman untuk menutup pertemuan kita diiring dengan doa. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustazah Zan dan juga Datin Ustazah Zai dan Datin Zan. Maafkan saya. Okey, sebelum saya berakhir, untuk maklumat semua yang menonton lah, kami di Tafiz Haji Pondok Tafiz Haji Ahmad di Kampung Dala, Lancang, Pahang ini, memang kami tidak mengambil apa-apa yuran daripada para pelajar, dan pelajar yang berada di situ, diorang akan duduk secara percuma dari sudut makan minum, dari sudut penempatan, dari sudut pembelajaran, semuanya percuma, dan kami tanggunglah, pihak pondok yang tanggung. Dan saya sendiri diamanahkan untuk mencari dana itu. Bermaksud dah 2 tahun lepas dah memang kerja saya cari dana untuk sekurang-kurangnya lepaslah kos berkaitan dengan makan minum pelajar, tempat duduk dan juga kos-kos melibatkan api air dan sebagainya lah. Sebab itulah kalau tuan-tuan follow saya punya Facebook, saya banyak buat bisnes kan. Kadang-kadang orang pelik juga tengok saya punya bisnes. Saya bukan nak mencari kaya sangat pun, tetapi itulah amanah saya yang telah dipertanggungjawabkan supaya pelajar tu makan. Itu je harapan saya dan harapan kami lah, supaya pelajar cukup makan, tempat tinggal dia okey, guru kita bayar dan juga api air kita mampu bayar, itu pun dah cukup okey lah untuk kami. Dan kami juga berhajat, insyaAllah kalaulah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kepada kita, kita nak tambah pelajar
pada tahun inilah kita akan target lebih kurang kemasukan sehingga 80 orang lah. Tuan-tuan doakan kami di sini. Tuan-tuan tak dapat bantu dari sudut keuangan, dari sudut tenaga pun, tuan-tuan bantulah kami dari sudut doa supaya kami dapat meneruskan, sebab majoriti yang datang belajar ke Pondok Tahfiz Haji Ahmad itu adalah pelajar yang susah dan miskin. Jadi kita nak letak yuran pun tak sampai hati. Jadi kami memerlukan doa daripada tuan-tuan supaya kami dapat meneruskan perjalanan Pondok Tahfiz ini tanpa mengambil apa-apa yuran daripada pelajar, dan kami mengharapkan pelajar yang keluar itu pelajar yang berkualiti dari sudut ilmu agamanya. Kita tak naklah sekadar datang balik macam tu sahaja. Harapan kami pelajar itu mudah-mudahan satu hari nanti hafal Al-Quran 30 juzuk. Pelajar itulah yang menyambung sunnah Nabi SAW. Pelajar itulah yang menaikkan semula agama kita yang berada di akhir-akhir zaman ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf andai kata terkasar bahasa. Ustazah Zai, Datin Zan sudi jemput, Al-Fawaz Travel sudi menjemput saya pada petang ini. Para penonton saya cakap tadi bukan, saya macam saya sebut tadi, saya tak tahu selepas berlaku apa yang berlaku tu hati saya kecil sikit. Dia cepat terasa. Saya baru-baru ni jadi imam di Masjid Tengku Abu Afzan waktu subuh. Tiba-tiba saya sebak, tengah baca tu saya sebak. Lepas tu jemaah tanya, kenapa sebak? Ayat tadi cerita pasal apa? Saya kata saya pun tak berapa faham juga, faham sikit-sikit je. Tetapi dia lebih terasa, cepat terasa lah Allah Ta'ala bagi hati saya selepas apa yang berlaku ni, saya mudah tersentuh. Jadi itulah harapan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan semula, dan juga Allah Ta'ala bagilah yang terbaik untuk kami dan untuk semua, bukan kami sahaja, kepada semua yang mengalami banjir dan juga mengalami musibah yang Allah Ta'ala nak bagi. Mudah-mudahan itulah ganjaran pahala yang kita nak kutip di hari akhirat sana, insya-Allah. Jadi sama-sama kita angkat tangan mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama kami, ya Allah. Dunia kami, ya Allah, keluarga kami dan harta kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah aurat kami, ya Allah, aib kami, ya Allah. Perkara yang sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang lain, ya Allah. Dan tenteramkanlah kami dari rasa takut, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada depan, belakang, kanan, kiri dan atas kami. Mudah-mudahan kami semua berada di atas lindungan darimu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piyu Luqman, terima kasih Zan Aizan, terima kasih semua penonton page Al-Fawaz Travel. Alhamdulillah kita bersatu atas nama Allah. Kita bertemu lagi di jannah insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.